Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 17 November bersama saya Fazril Hisham Afandi. Kluster Green Hill terus menunjukkan penambahan kes dengan satu kes positif COVID-19 yang melibatkan seorang kanak-kanak lelaki tempatan berusia 4 tahun telah dikesan di daerah Miri semalam. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah memberitahu kes tersebut adalah satu-satunya kes yang dilaporkan di seluruh Sarawak yang menjadikan kes keseluruhan di negeri ini meningkat kepada 1,041 kes. Mengulas lanjut mengenai kes baru itu dalam sidang media hariannya di Kuching, beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata kanak-kanak berkenaan merupakan ahli keluarga dan kontak rapat serumah kepada kes 829 dan 833 yang telah dilaporkan sebelum ini. Kanak-kanak tersebut telah dimasukkan ke wad pengasingan di Hospital Miri untuk rawatan lanjut. Dengan penambahan kes tersebut, kluster Green Hill kini merekodkan sebanyak 91 kes positif keseluruhan termasuk kes indeks. Sementara itu, tiada kluster baru dikesan semalam menjadikan terdapat 5 kluster yang kekal masih aktif yang kesemuanya di daerah Kuching. Dato' Amar Douglas Ugah turut memaklumkan 5 kes baru telah pulih dan discharge dari hospital semalam dan kesemua kes adalah daripada Hospital Umum Sarawak. 91 orang masih mendapat rawatan dan diasingkan di Hospital Umum Sarawak dan Hospital Miri dengan satu pesakit sedang menerima bantuan alat pernafasan. Dalam pada itu, seramai 5 pesakit dalam siasatan telah dilaporkan dan 2 lagi masih menunggu keputusan ujian makmal. Pemilik-pemilik premis perniagaan perlu memastikan hanya pelanggan yang mempunyai suhu badan yang mematuhi prosedur operasi standard SOP sahaja boleh memasuki ke premis mereka. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, ini kerana kebelakangan ini didapati kebanyakan premis perniagaan meletakkan alat pengimbas suhu badan automatik di setiap pintu masuk, namun mesin tersebut tidak dipantau oleh pekerja. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam sidang media di Kuching berkata situasi seumpama ini amat memudaratkan kerana tiada pemantauan rapi dilakukan terhadap bacaan suhu badan pelanggan. Ke arah itu, jelasnya Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan telah membuat pindaan SOP bagi sektor peruncitan untuk kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan bagi penambahbaikan pematuhan SOP yang berkuat kuasa esok. Selain itu, Dato' Amar Douglas turut mengumumkan pembukaan semula pusat tuition dan tadika di zon hijau yang dibenarkan beroperasi hari ini dengan mematuhi SOP yang telah dikeluarkan. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu JPBN memandang serius terhadap pematuhan SOP terutama bagi syarikat di industri perkilangan, pembinaan, perladangan, pertanian, peruncitan dan makanan di seluruh Sarawak. Ini bagi memastikan penguatkuasaan ke atas semua pekerja mereka agar sentiasa mematuhi SOP sepanjang masa. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah menyelar tindakan individu yang masih memutarbelitkan pindaan rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Sarawak 2020. Katanya kekeliruan individu terbabit dalam pemahaman RUU yang hanya membenarkan rakyat jati Sarawak menjadi ahli Dewan Undangan Negeri tidak harus disebarkan kepada penduduk lain. Dato' Abdul Karim Rahman menjelaskan pindaan terbabit bertujuan bagi melindungi hak-hak rakyat Sarawak dan tidak membenarkan orang luar yang tidak mempunyai pertalian darah dengan rakyat Sarawak untuk menjadi wakil rakyat. Namun begitu, tindakan pihak pembangkang yang masih berpolitik di luar Dewan selepas persidangan jelas bertujuan hanya untuk memburukkan keadaan. Dato' Abdul Karim menjelaskan perkara berkenaan di Kuching. Bantuan bulanan bagi pelatih program pemulihan dalam komuniti PDK tidak harus dihenti walaupun pada masa ini kehadiran ke pusat PDK dihadkan. Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Benaraya Kuching Utara menangkap ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menegaskan meskipun kehadiran ke pusat PDK dihadkan kepada pelatih yang berusia belasan tahun dan yang kurang risiko sahaja, namun bayaran bulanan tidak sepatutnya dihentikan untuk pelatih lain yang tidak hadir ke pusat berkenaan.
Menteri Muda itu menyatakan demikian sebagai mengulas aduan daripada ibu bapa mengenai bayaran bulanan pelatih PDK yang belum diterima. Justru maklumat lanjut akan diperolehi daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mengenai bayaran tersebut. Jadi saya akan menyusulkan perkara ini dengan Jabatan Kebajikan supaya mereka dapat teruskan bantuan tersebut walaupun dari segi kehadiran pelatih-pelatihnya memang terhad. Pada kali ini pun di peringkat PDK pun pelatih-pelatihnya memang tidak digalakkan untuk dihantar kerana mereka adalah OKU. Namun demikian saya pasti bantuan-bantuan bulanan yang diterima oleh pihak PDK kita sepatutnya diteruskan. Utamanya dapat memberi sedikit bantuan kepada pelatih-pelatih kita yang datang ke pusat pendidikan dalam komuniti. Datuk Dr. Abdul Rahman ditemui pemberita semasa lawatan projek program penambahbaikan rumah miskin Sarawak di Kampung Pasir Pandak, Santubong. Sarawak sentiasa komited dalam pembangunan pendidikan khususnya sekolah-sekolah di luar bandar. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Datuk Rozi Yunus berkata ia bertujuan ke arah mempertingkat kualiti pendidikan di negeri ini selain memastikan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan selesa. Datuk Rozi memberitahu ke arah merealisasikan impian itu, kerajaan negeri telah memperuntukkan RM600,000 kepada 2 buah institusi di Bekenu Miri bagi pembinaan bangunan. Sumbangan itu masing-masing berjumlah RM400,000 untuk sebuah sekolah rendah, manakala RM200,000 lagi untuk sebuah tadika. Beliau berucap pada majlis penyerahan cek sumbangan kerajaan negeri di Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chonghua, Sungai Lumut, Bekenu. Pada majlis tersebut, beliau menyerahkan sumbangan RM400,000 iaitu peruntukan tambahan bagi pembinaan bangunan SJK Chonghua Sungai Lumut. Sementara itu, dalam majlis berasingan, beliau turut menyerahkan sumbangan RM200,000 untuk penyiapan bangunan tadika Niah di Sepupuk Niah. Penduduk di Haji Baki dinasihati supaya memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP terus diamalkan meskipun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di kawasan itu telah ditamatkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang Loh Kier Chiang berkata ini kerana Haji Baki merupakan salah satu kampung yang terletak dalam daerah Kuching yang masih berstatus zon merah. Ujar Loh Kier Chiang, penduduk di Haji Baki tidak harus leka memandangkan kes COVID-19 di daerah Kuching belum stabil. Pematuhan SOP adalah penting dalam bersama-sama memutuskan rantaian COVID-19 agar tidak lagi menular bukan hanya di kampung Haji Baki, malah di seluruh negara. Loh Kier Chiang berkata demikian pada sidang media yang turut disiarkan secara langsung menerusi platform media sosialnya di Kuching. Sementara itu, Penghulu Sabtuyah Yusof berterima kasih kepada kerajaan negeri atas bantuan yang telah diberikan kepada penduduk di Kampung Haji Baki sepanjang 17 hari PKPB dilaksanakan. Dalam majlis itu, Loh Kier Chiang turut menyampaikan sijil penghargaan kepada penghulu, ketua kampung dan ketua kaum Kampung Haji Baki termasuk beberapa pihak yang telah menyumbang bantuan. Lembaga Air Kuching LAK komited untuk terus menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggannya. Pengurus besarnya Roziah Muhammad berkata ini termasuk memastikan semua projek-projek rakyat dilaksana dengan lancar serta menjamin bekalan air mencukupi bagi kawasan Kuching dan Samarahan. Jelasnya ini sesuai dengan aspirasi Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam penambahbaikan sistem bekalan air di Sarawak. Rozia menyatakan demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat dengan Datuk Patinggi Abang Johari di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya. Kunjungan tersebut bertujuan memperkenalkan dirinya sebagai pengurus besar LAK yang baharu selain membincangkan hala tuju organisasi serta perkembangan projek-projek rakyat di bawah LAK. Rozia telah dilantik sebagai pengurus besar LAK pada 1 Oktober 2020. Persidangan secara fizikal dan maya anjuran Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak bakal diadakan pada penghujung bulan ini. Menurut Rektor UiTM Sarawak, Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali, persidangan yang akan disertai pakar-pakar perubatan dari dalam dan luar negara ini memfokuskan tentang pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia.
Profesor Datuk Dr. Jamil memberitahu persidangan ini mengetengahkan tentang pengetahuan serta penemuan penyelidikan terkini berkaitan COVID-19. Katanya persidangan yang pertama dianjurkan di Malaysia ini adalah kerjasama ACEC Association dan Anhui Medical University China. Beliau memberitahu pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg di Kuching. Kunjungan itu bertujuan memaklumkan kepada Ketua Menteri tentang penganjuran Special Edition of International Conference on Innovative Sciences and Technologies for Research and Education yang akan diadakan selama 2 hari bermula 25 November ini bertempat di kampus UiTM Sarawak di Samarahan. Ia sekaligus menjemput Ketua Menteri merasmikan majlis pembukaan persidangan berkenaan. Sebanyak 80 kertas kerja dijangka dibentang dalam persidangan itu. Pustaka Negeri Sarawak memperkenalkan perkhidmatan Book Bear yang menawarkan perkhidmatan penghantaran buku secara percuma. Menerusi kenyataan di laman Facebook, perkhidmatan tersebut beroperasi di sekitar Bandaraya Kuching, Sibu dan Miri. Perkhidmatan Book Bear ini bertujuan menyokong program dan aktiviti membaca sepanjang wabak COVID-19 ini. Pustaka turut memberitahu bahawa perkhidmatan baru ini juga bagi menyenangkan para pengguna untuk mengakses koleksi-koleksi buku di pustaka. Perkhidmatan Book Bear ini akan menghantar buku yang dipesan sehingga ke depan pintu rumah. Sekian berita pagi Sarawak hari ini. Sentiasa berikan kerjasama anda dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19. Saya Fazril Hisham Afandi. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.